Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita berkenaan fadilat Al-Quran dan juga adab-adabnya. Jadi pagi ini kita masih lagi berada dalam bab yang pertama, iaitu berkenaan kelebihan membaca Al-Quran dan kelebihan orang yang menghafalnya. Jadi pagi ini kita nak masuk hadis yang seterusnya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Yang bermaksud, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka dia akan beroleh satu kebaikan melaluinya, dalam keadaan satu kebaikan itu sama seperti 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, yakni Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jadi hadis ni selalu kita dengar, di mana-mana. Sangat masyhur bila nak menggalakkan orang baca Quran. Biasanya hadis ni kita kemukakan. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya yang sangat yang sangat luas, ia tidak terbatas, memberikan ganjaran yang begitu besar kepada orang yang membaca Al-Quran. Kepada orang yang membaca Al-Quran. Jadi ganjarannya Allah Subhanahu wa taala nilai dari segi setiap patah perkataan. Sebab Al-Quran ni dia terbentuk daripada ayat-ayat Al-Quran tu, dia terbentuk daripada orang panggil jumlah ayat, satu ayat. Jadi satu ayat dia nak terbentuk satu ayat, Qul huwallahu ahad sebagai contoh, itu satu ayat. Nak terbentuk satu ayat, dia mesti terdiri daripada beberapa patah perkataan. Qul huwallahu ahad, di situ ada beberapa perkataan. Qul satu, huwa dua, Allah tiga, ahad empat. Dan untuk terbentuk setiap satu perkataan, dia mesti terbina daripada beberapa huruf. Barulah jadi satu, orang panggil jumlah, satu ayat yang ada makna. Jadi kelebihan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala nilai dari segi setiap patah perkataan.
yang membentuk setiap huruf dan membentuk setiap jumlah. Daripada jumlah, daripada sentence kita panggil ayat tu, barulah kita dapat memahami kandungan Al-Quran. Kalau kita nak kira, kita faham setiap patah, setiap message daripada Allah Subhanahu wa taala melalui jumlah, bukannya melalui huruf. Bukannya melalui perkataan. Bukannya melalui perkataan. Tetapi dari segi dari segi ganjaran, orang yang membaca kalamullah, message daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah nilai dari segi huruf. Setiap patah perkataan itu diberikan ganjaran satu. Lepas tu setiap patah perkataan yang dibaca tu ganjarannya ialah 10 kali ganda. Satu perkataan 10 kali ganda. Jadi ini nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah ini sangat luas kurniaannya, wasi'ul fadl, tidak terbatas. Dan kalau kita nak bandingkan kita kata hadiah, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala ini dengan manusia, tak ada siapa boleh buat. Sebab bila nak buat benda lagu ni, dia perlukan kepada rekod. Dia perlukan kepada detail, sangat-sangat detail. Kalau kita nak bagi hadiah kepada pelajar-pelajar di sekolah, kita boleh buat satu peperiksaan. Daripada setiap peperiksaan tersebut akan lahirlah keputusannya, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Daripada situ kita boleh bagi hadiah. Kita nilai keseluruhan beberapa subjek. Kalau sini ada beberapa subjek, 10 subjek, 12 subjek, terbaik daripada keseluruhan tersebut peratus, barulah dia akan dapat hadiah. Bukan setiap patah perkataan yang dia tulis semasa menjawab peperiksaan dinilai 10. Tidak. Itu menggambarkan bahawa sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat pemurah, ia sangat mahukan kebaikan kepada hamba-hambanya. Jadi ini di luar batas kemampuan manusia. Manusia tak mampu untuk buat ganjaran, beri hadiah dalam bentuk seumpama ni. Dalam bentuk seumpama ni. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu. Kalau kita nak buat macam ni, tak tahulah berapa pejabat kena buat untuk rekod setiap sore ni. Bacaan dia semata-mata bacaan. Semata-mata bacaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala semua bacaan setiap sore daripada hambanya semua tercatat dengan rapi dan diberikan ganjaran pahala sesuai dengan apa yang dibaca, tidak kurang satu pun. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dah dalam ayat sebelum ni, yang kita baca di permulaan 2 hari lepas dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah, habis ayat tu, Allah Taala sebut liwafiyahum ujurahum, agar Allah, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadli, dan menambahkan daripada kurniaannya. Memang jelas satu baca satu huruf, tidak kurang pahala daripada satu, bahkan lebih. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, tak kurang bahkan lebih, serta tidak pernah tercicir daripada hitungan Allah Subhanahu wa taala apa yang dibaca itu. Jadi tak ada satu pun kitab, satu pun buku yang mendapat perhatian seumpama ni daripada manusia. Sebab itulah apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita dapat tengok perhatian manusia kepada Al-Quran sangat hebat. Sangat hebat. Bukan setakat baca saja. Sini disebut baca. Sebab baca inilah yang membuka jalan kepada proses-proses seterusnya. Mula-mula kita baca Iqra dulu. Tak berhenti daripada baca Iqra sehingga kita pandai baca Quran, kita hafal pula. Dia bermula daripada baca.
Lepas hafal, belajar pula kandungan maknanya. Lepas tu tadabbur pula, marilah daurah seumpama ni. Semuanya bermula daripada baca. Sebab itulah baca ni sangat-sangat penting. Ia membuka pintu hidayah, membawa kita kepada petunjuk. Bermula daripada baca. Sebab tu Allah Ta'ala berikan ganjaran yang sangat besar kepada orang yang membaca Al-Quran. Mula-mula sekali ayat ia turun, Iqra, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Quran ni pun Quran. Okay. Nama tu pun melambangkan bacaan. Apa ni? Benda tu hendaklah dibaca. Kalamullah, tuntutannya ke atas manusia ialah dibaca. Ialah dibaca. Itu. Jadi jelas daripada hadis ni kepada kita betapa mulianya Al-Quran, betapa mulianya orang yang membaca Al-Quran. Itu hadis yang pertama. Lepas tu hadis yang seterusnya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yaqulur Rabb, man syaghalahu al-Qur'anu wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin wa fadlu kalamullahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqi. Artinya Tuhan Azza wa Jal berfirman, sesiapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan mengingatiku daripada berbanding meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya sesuatu yang terbaik yang aku telah berikan kepada orang yang meminta. Kelebihan kalamullah ke atas semua kalam adalah ibarat kelebihan Allah Ta'ala ke atas semua ciptaannya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau katakan hadis ini hadis hasan. Disebutkan satu lagi kelebihan orang yang sibuk dengan Al-Quran. Orang yang sibuk dengan Al-Quran sehingga dia tidak ada masa, tidak sempat untuk tadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hajat-hajat yang dia perlukan dalam kehidupan dia. Jadi apa kelebihannya? Allah Taala sebut, aku berikan kepadanya lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang yang meminta sendiri. Yakni orang yang sibuk dengan Al-Quran, jika dibandingkan dengan orang yang sibuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang lebih banyak mendapat, siapa lebih baik mendapat kurniaan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabnya orang yang sibuk dengan Al-Quran. Orang yang sibuk dengan Al-Quran. Ni ada ni, ada kita kata orang seumpama ni terlalu sibuk mengkaji Al-Quran, terlalu sibuk membincangkan tentang Al-Quran, sehingga dia sendiri tak ada masa untuk tadah tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajatnya, kepentingan dirinya di dunia, sehingga tak ada masa. Setiap masa disibukkan dengan Al-Quran, dengan bacanya, dengan hafalnya, dengan kajinya, bincangnya dan seumpamanya. Jadi ini satu kelebihan. Ini satu lagi kelebihan yang nyata kepada orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Nak menyibukkan diri dengan Al-Quran, mestilah syaghalahul Quran, sibuk dengan Al-Quran. Dia tak jadi pergi saja. Dia mestilah orang yang ta'allam Al-Quran wa 'allamah. Orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang mengajarkan Al-Quran, barulah kita boleh kata dia ni sibuk. Sibuk dengan Al-Quran. Kalau tidak, tak akan dapat sampai ke tahap tersebut. Sudah jadi career dia, sudah jadi kemahiran dia, bidang pekerjaan dia,
bergelumang dengan Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam hadis ni, kelebihannya dia walaupun dia tidak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya segala hajatnya, segala keperluannya, melebihi orang-orang yang mengkhususkan masanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dalam hadis ni. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut kelebihan kalamullah Azza wa Jal ke atas sekalian kalam, ke atas kalam-kalam yang lain, yakni ayat-ayat yang lain, kitab-kitab yang lain. Seperti kelebihan Allah melebihi makhluknya, ke atas semua ciptaannya. Memang jelas, kelebihan kalamullah ke atas kalam-kalam yang lain, ucapan-ucapan yang lain, kitab-kitab yang lain, jelas. Sebab kalamullah ni qadim. Kalamullah ni dia tidak makhluk. Kalamullah ni tidak makhluk. Berbeza dengan kalam manusia, ucapan manusia, tulisan manusia, ia makhluk. Bila kata makhluk, maka perbezaan nombor satu antara kalamullah dengan kalam makhluk ialah akan ketara berlaku pada kalam makhluk kesalahan. Kesalahan akan berlaku, kesalahan dalam kalam makhluk. Berbeza dengan kalamullah, semuanya sekali Al-Quran itu adalah hak. Tidak ada satu pun yang meragukan. Sebab itulah di permulaan suratul Baqarah Allah Ta'ala perkenalkan sifat Al-Quran yang membezakannya dengan sifat membezakannya dengan kitab-kitab, buku-buku yang lain. Allah Ta'ala kata zalikal kitab la raiba fi, la raiba fi, tidak ada sebarang keraguan. Sebab apa? Sebab kalamullah semuanya adalah daripada Allah. Kalamullah bukannya makhluk, dia qadim, bukannya hadis. Berbeza dengan kalam-kalam manusia. Jadi banyak sekali, ketara sekali kita akan dapati dalam kalam manusia, kitab-kitab. Kalau kita belajar kitab, kalau kita belajar kitab banyak sekali, sebab itulah kita akan temui banyak sekali kesalahan. Walaupun penulis tu sudah kita kata sangat-sangat teliti, buat semakan demi semakan. Sebab tu kalau tengok mana-mana kitab, dia ada beberapa cetakan kedua, ketiga, keempat. Setiap kali nak cetak yang baru, dia akan semak cetakan terdahulu, dia akan perbetulkan. Tapi tak sempurna juga. Tak sempurna juga. Akan ada orang kemudian yang akan kritik, yang akan perbetulkan dan seumpamanya. Begitulah sifat kalam manusia. Begitulah sifat kalam manusia. Berbeza dengan kalamullah, semuanya adalah hak. Tidak ada satu pun yang yang salah, yang meragukan pun tak ada. Semua sekali meyakinkan. Jadi bila sesuatu kalam, sesuatu ucapan itu meyakinkan, maka ia akan memberikan ketenangan kepada kita. Berbeza dengan kalam makhluk, dia tidak 100% benar. Maka kita tidak boleh kata ia qat'i memberikan ketenangan, keyakinan, ketenangan kepada kita. Yakin membawa kita kepada ketenangan, tetapi ragu membawa kita kepada tidak tenang, keluh kesah, berkecamuk perasaan. Cumanya berkenaan dengan hadis yang kedua ni, berkenaan dengan hadis yang kedua ni, terdapat ikhtilaf di kalangan ulama, di kalangan ahli ilmu. Adakah ia hadis yang hasan ataupun dhaif? Hadis yang hasan ataupun dhaif. Imam Tirmizi mengatakan hadis ni hadis hasan. Tapi ada juga sebahagian ulama mengatakan hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif. Jadi
apa yang kita bincangkan saat ni, mengambil kira pandangan sebahagian ulama yang mengatakan hadis ini sabit hasan. Sampai ke tahap sahih itu tidak. Cuma sampai hadis ini sampai tahap hasan. Tapi dalam bab fadail sebenarnya hadis dhaif pun kita masih lagi boleh beramal dengannya. Apatah lagi kalau hadis ini dianggap sebagai hadis yang hasan. Itu. Cumanya satu perkara, satu perkara yang perlu kita kita sebutkan, bukan bermakna bila kita kata kita perlu menyibukkan diri dengan Al-Quran, yang mana kalamullah ni adalah zikir yang paling utama, paling afdal, maka setiap masa, setiap tempat, setiap keadaan, kita mesti baca Quran. Kita mesti baca Quran. Tidak. Sebab kaedahnya, walaupun kalamullah, Al-Quran tu adalah zikir yang paling utama, tapi pada tempat-tempat yang tertentu Nabi SAW telah ajarkan kepada kita zikir-zikir yang tertentu. Jadi bila sampai ke tempat tersebut, maka kita kena utamakan zikir tersebut. Sebagai contoh, bila azan, jadi kita disunatkan untuk jawab lafaz azan, dan selesai azan kita disunatkan untuk doa. Jadi pada waktu tersebut, walaupun secara umumnya, secara keseluruhannya kalamullah Al-Quran adalah zikir yang paling afdal, tapi di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang khusus seperti itu, kita hendaklah baca zikir tersebut. Kita hendaklah utamakan zikir tersebut. Nak masuk tandah, nak keluar tandah, dia ada doa-doa dia ada zikir-zikir dia. Jadi utamakan zikir tersebut. Bukan bermakna setiap masa, setiap tempat, setiap keadaan Quran berlaku. Tidak. Itu. Al-pasu hadis yang seterusnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang tidak memiliki walau sedikit pun Al-Quran dalam rongganya adalah seperti sebuah rumah yang rosak, yang musnah. Kata Al-Imam Tirmizi, hadis ini hadis hasan sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perbandingan kepada kita, yakni dari segi pengisian. Dari segi pengisian seorang manusia dalam jasadnya, dia perlu diisi. Rohani manusia, dia perlu diisi sebagaimana fizikalnya perlu diisi dengan makanan, dengan minuman, begitu juga rohani dia perlu diisi. Dia sama seperti rumah lah, sebab rumah ni kita buat, dia ada ruang di bahagian dalam dia untuk kita berehat, untuk kita tidur dan seumpamanya di dalam rumah tu. Jadi satu jasad yang mana di bahagian dalamnya tidak diisi dengan perkara yang sewajarnya, yakni Al-Quran, maka ia sama seperti sebuah rumah yang musnah, yang buruk, yang telah ditinggalkan, yang menyeramkan kita, rumah peninggalan ni biasanya orang tak berani masuk. Orang tak berani masuk sebab macam-macam lah andaian, ada go tu, ada go ni, macam-macam. Jadi begitu juga manusia ni, dia tidak boleh dibiarkan kosong dalamannya. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut,
Orang yang tidak memiliki sedikit, walau sedikit pun Al-Quran dalam rongganya, yakni mulutnya. Tapi sini bukan bermakna mulut, sini bermakna al-qalb. Al-qalb disebutkan tempat, disebutkan tempat, tapi yang dikehendaki ialah sesuatu yang berada di tempat tersebut, iaitu hati, iaitu hati. Jadi jelas sekali daripada hari ini kita hendaklah mengisi hati kita dengan Al-Quran yang masuk melalui bacaan kita, masuk melalui bacaan kita. Tapi semata-mata bacaan ia tidak akan sapa kepada hati. Dia mesti baca dengan iman, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah bacaan tersebut sampai kepada hati dan menjadikan seseorang tersebut, kita kata, tidak kosong, tidak sunyi, tidak menakutkan, seperti mana rumah yang kosong, yang ditinggalkan, yang tidak dihiraukan. Rumah kosong ni tak ada siapa pun peduli, kan? Tak ada siapa pun yang peduli. Jadi begitu juga hakikatnya orang yang kosong hatinya daripada Al-Quran, dia akan mengalami nasib yang sama. Dia akan mengalami nasib yang sama, yakni dia tidak mendapat perhatian Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dipedulikan oleh orang-orang yang saleh, walaupun mungkin dia dipedulikan oleh ramai peminat dia, tetapi itu semua tidak tidak ada manfaat kepada dirinya. Itu. Jadi sebab itulah hati kita perlu diimarahkan, perlu diimarahkan dengan Al-Quran. Al-Quranlah perkara yang paling berkesan, yang paling sesuai untuk kita letakkan dalam hati kita. Sebagaimana rumah, dia mesti ada penghuni, dia mesti ada penghuni, dia mesti ada kebaikan dalam rumah tersebut, barulah rumah tersebut dikatakan rumah yang berpenghuni, rumah yang bermanfaat, tidak sebagaimana rumah yang ditinggalkan. Lepas tu hadis yang seterusnya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilatak 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah, naiklah dan alunkanlah dengan tartil sebagaimana kamu pernah mengalunkannya dengan tartil ketika di dunia, kerana sesungguhnya tempatmu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita berkenaan dengan perkara ghaib yang akan berlaku di syurga kelak, dan dijelaskan kepada kita kelebihan sahibil Quran, pembaca Al-Quran. Jadi ini cerita dalam syurga, cerita dalam syurga, bagaimana kesudahan nasib orang yang membaca Al-Quran di dunia semasa mereka berada di dalam syurga. Jadi dikatakan Iqra wartaqi warattil. Jadi apa yang dikatakan ini adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan. Berbeza dengan penghuni neraka, mereka mendengar ucapan-ucapan yang menakutkan, tetapi sahibul Quran mereka mendengar ucapan-ucapan yang menyenangkan, yang menggembirakan. Iqra, bacakanlah, yakni bacakan ke apa? Bacakan Al-Quran. Wartaqi, dan naiklah. Maknanya sambil sambil membaca Al-Quran, mereka diangkat sedikit demi sedikit dalam syurga. Maknanya bacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran mereka bergerak
Mereka baca Quran seiring dengan mereka naik ke dalam ke atas darjat yang lebih tinggi, satu darjat ke satu darjat yang lain. Ini dalam syurga. Ini dalam syurga. Maknanya dengan penuh naik tu dengan penuh gembira, dengan penuh gah. Kalau kita di dunia ni kita boleh tengok juga seumpama ni. Contoh seumpama ni kita boleh tengok biasa pemenang, kalau bertanding apa-apa, hatam nyanyi sekalipun, hatam nyanyi sekalipun, bila dapat anugerah, naik ke pentas, suruh nyanyi sekali lagi. Suruh nyanyi sekali lagi. Kalau musabaqah, musabaqah, bila sudah menang, naik sekali lagi ke pentas untuk mengalunkan ayat yang dia telah baca sehingga memenangkan dia, melayakkan dia berada pada kedudukan nombor 1 dan seumpamanya. Jadi begitu juga ahli Al-Quran, mereka disuruh untuk membaca Al-Quran dan dinaikkan darjat mereka di dalam syurga. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Ini satu lafaz, satu satu perintah yang sangat-sangat membanggakan, sangat-sangat membanggakan, yakni apa yang telah kita amalkan di dunia dulu, apa yang telah kita amalkan di dunia dulu diminta untuk diulangi di syurga. Bermakna ini adalah satu amal yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, yang memuaskan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab Allah Taala kata, Nabi SAW sebut rattil kama kunta turattil fid dunya. Rattil ni maknanya baca dengan tartil. Baca dengan tartil. Al-Quran ni dia tidak sama dengan hadis, tidak sama dengan buku-buku Arab yang lain. Bacaannya dia ada tajwid dan seumpamanya, kita kena belajar sifat huruf. Jadi nak capai tahap tartil, kena belajar. Jadi bila kata rattil, maknanya orang itu orang yang telah bersusah payah di dunia untuk belajar membaca Al-Quran, belajar makna-makna Al-Quran, sehinggalah dia boleh baca dengan sempurna. Tartil ni tartil ni selain kita baca dari segi tajwidnya betul, dari segi tajwidnya betul, kalau kita memahami maknanya, kita menghayati maknanya, kita jauh lebih dapat membaca dengan sempurna, dengan tartil. Sebab kalau kita belajar tajwid, kita dapat menyempurnakan sebutan lafaz-lafaz Al-Quran. Tetapi kalau kita belajar tajwid dan juga belajar makna-makna Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar kaedah-kaedahnya, maka kita akan dapat memberikan hak hak pada setiap lafaz tu, sebab kita memahaminya. Di mana kita nak kita kata nak tekan ayat berkenaan dengan syurga, ayat berkenaan dengan neraka, ayat yang menggembirakan, ayat yang menakutkan, kita boleh baca dengan alunan yang sesuai. Bukan kata ayat syurga pun baca menarik, ayat neraka pun baca tegak tarik. Baca tu dengan suara yang tinggi, dengan dalam intonasi yang gembira. Jadi itu tak kena lah, tak kena. Jadi rattil ni orang yang belajar lah, barulah dia akan dapat baca dengan betul. Jadi sebagaimana dia telah melakukan amalan ini di dunia dulu, maka di sini dia diminta untuk melakukan amalan yang sama. Jadi ini membuktikan dia ni telah melakukan amalan yang saleh. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya tempatmu, yakni di dalam syurga, adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Maksudnya kamu akan berhenti di tempat kamu pada ayat yang terakhir yang kamu bacakan. Tak tahulah ayat mana, tak tahulah ayat mana yang kita dituntut untuk baca dalam syurga kelak. Tapi bacaan Al-Quran itu sendiri yang mengangkat darjat kita dalam syurga.
sehinggalah sampai ke tempat yang sesuai. Di situlah kita akan diberhentikan. Hebat, okay? Semata bacaan Al-Quran yang memuliakan seorang itu dalam syurga. Lepas tu hadis yang seterusnya, okay. Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, dhaw'uhu ahsanu min dhaw'i syams fi buyutid dunya, fama dhannukum billadhi 'amila bihadza?" Sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan kandungannya, maka Allah akan memakaikan mahkota pada kedua-dua ibu bapanya di hari kiamat. Sinarannya lebih baik, lebih cantik daripada sinaran matahari yang menerangi rumah-rumah di dunia. Maka apa pandangan kamu tentang ganjaran bagi orang yang beramal dengan Al-Quran ini? Hadis riwayat Abu Daud. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita kelebihan orang yang membaca dan beramal dengan Al-Quran, yang mana kelebihan tersebut bukan setakat kepada diri dia saja yang dapat, bahkan ibu bapanya juga turut merasai kelebihan tersebut, turut mendapat kelebihan daripada usaha anaknya. Jadi Allah Ta'ala muliakan kedua ibu bapanya pada hari kiamat kelak dengan dipakaikan mahkota. Jadi ini satu bentuk, satu cara kita nak memuliakan seseorang. Kita nak memuliakan seseorang, dikurniakan, diberikan, dipakaikan mahkota atas kepalanya. Jadi kaedah ni kaedah yang sama juga digunakan atas dunia, untuk menghargai, memberikan penghargaan kepada seorang. Ini salah satu kaedah yang yang digunakan, dipakaikan mahkota, dipakaikan ke apa, selendang ke apa, nombor 1, nombor 2, adalah benda-benda seumpama ni. Jadi sifat mahkota tersebut, sinarannya lebih cantik daripada sinaran matahari yang menerangi rumah-rumah di dunia. Ini mahkota yang sangat cantik, berkilau. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, maka apa pandangan kamu tentang orang yang beramal dengan amalan ini? Tanya sini bukan nak pada jawapan, tanya sini dalam bentuk nak menggalakkan. Jadi apa pandangan kamu? Tidakkah kamu mahu melakukan sama seperti yang dilakukan oleh orang tersebut? Jadi tanya ni nak menggalakkan, bukannya nak kepada jawapan. Nak kepada jawapan. Cumanya hadis ini merupakan hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Cuma dalam bab fadail untuk memberikan galakan, boleh kita sebut, kita baca hadis-hadis seumpama ni. Cuma untuk kita jadikan sebagai i'tiqad, sebagai keyakinan, maka waktu tu tidak dapatlah kita beriktikad seumpama ni, sebab ini sebuah hadis yang dhaif. Sekadar untuk memberikan galakan boleh, dibacakan untuk memberikan galakan, itu boleh. Lepas tu hadis seterusnya Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabba al-Qur'an falyubshir."
Yang bermaksud bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengazab hati yang menghayati Al-Quran. Hati yang menghayati Al-Quran, yakni yang menghafal dan mengingatinya. Menghafal dan mengingati Al-Quran, itu maksud wa'a. Al-Quran merupakan satu hidangan, jamuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesiapa yang masuk ke dalamnya maka dia selamat, dan sesiapa yang mencintai Al-Quran maka dia hendaklah bergembira. Hadis riwayat Ad-Darimi. Jadi dalam hadis ni Allah Ta'ala, Nabi SAW sekali lagi menceritakan kelebihan orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran, yakni dia tidak akan diazab. Hati yang menghayati Al-Quran, yang menghafal Al-Quran tidak akan diazab. Bermakna bila hati dia tidak diazab, bermakna keseluruhan tubuh dia lah. Bukan bermakna hati sahaja tidak diazab, kaki dia kena. Tak. Tidak. Jadi lepas tu yang kedua, yang kedua, Nabi SAW sebut Al-Quran adalah hidangan, jamuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya, yakni sebab seperti kita sebut dah dalam hadis sebelum ni, dalam hadis sebelum ni, Al-Quran adalah satu perkara yang perlu diisi dalam dalam rohani kita, dalam batin kita. Sebagaimana makanan perlu diisi dalam perut kita. Jadi biasa kalau kita sama manusia, kita buat jamuan makanan untuk mengisi perut, untuk mengisi perut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan Al-Quran, menyebutkan Al-Quran ini sebagai jamuan, yakni jamuan untuk rohani kita, untuk rohani kita, bukannya untuk jasad kita. Jasad kita kita perlukan jamuan makanan, tetapi rohani kita kita perlukan kepada jamuan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut jamuan sebab nak suruh nak supaya manusia mengerumuninya. Sebab jamuan-jamuan ni kalau kita buat air teh, letak ke kuih 2-3 biji, kita panggil jamuan. Sebab seorang aja boleh makan, 2 orang boleh makan. Jamuan ni buat makanan yang besar, yang banyak, dia jemput ratusan orang, ribuan orang untuk mari. Maknanya semua ramai orang yang mengerumuni makanan tersebut. Jadi Al-Quran pun gitu juga. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki daripada hambanya, sepatutnya setiap hambanya mengerumuni Al-Quran, mengambil sebanyak mungkin manfaat daripada Al-Quran. Sebagaimana kita pergi ke tempat jamuan-jamuan, kita makan segala jenis makanan. Dengan nasi kau tu, nasi kau ni, kuihnya, airnya. Lepas tu tak pandai dengan nasi, makan kuih, makan pula pemanis-pemanisnya. Segala tempat, segala hidangan yang telah disediakan, kita nak makan belakang. Jadi begitu juga Al-Quran. Sepatutnya setiap patah daripada ayat-ayat Al-Quran kita nak tahu, kita nak fahami, kita nak masukkan dalam hati kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata ma'dubatullah. Jadi betul dah ni, buat daurah tafsir dan seumpamanya. Ini kita nak satu bentuk hidangan lah kepada masyarakat, kepada masyarakat. Sesiapa yang masuk ke dalamnya, masuk ke dalam hidangan tersebut, fahuwa amin, maka dia selamat, maka dia aman, dia puas hati. Wa man ahabbal Quran falyubshir, sesiapa yang mencintai Al-Quran maka dia hendaklah bergembira. Lepas tu yang terakhir dalam bab yang pertama ni, Abdul Hamid Al-Hammani meriwayatkan dengan berkata, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri berkenaan lelaki yang berperang atau membaca Al-Quran, yang mana kamu lebih sukai? Beliau menjawab, orang yang membaca Al-Quran, kerana Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Abu Hamid Al-Hammani ini seorang perawi hadis. Dia bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, tabi'in,
yang merupakan seorang yang faqih, imamul hadis, dan dia ada mazhab yang tersendiri, mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Abdul Hamid tanya, siapakah yang lebih kamu suka, orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, ataupun orang yang membaca Al-Quran? Sufyan Ats-Tsauri jawab, khairukum man ta'allama Al-Quran, maknanya orang yang baca Al-Quran. Sebab Nabi SAW bersabda, sebaik-baik orang dalam kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan bermakna dia benci kepada jihad, dia tak suka jihad, tak. Bukan makna Sufyan Ats-Tsauri tak suka jihad, tak. Cuma nak dibandingkan manfaat orang yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya jauh lebih besar, lebih luas berbanding manfaat jihad. Jihad tidak setiap masa, jihad tidak setiap tempat kena jihad, keadaan-keadaan tertentu sahaja. Tapi Al-Quran setiap tempat, setiap masa, setiap orang perlukan kepada Al-Quran. Jadi sebab itulah dia kata orang yang membaca Al-Quran. Itu. Habislah bab pertama ni. InsyaAllah kita akan masuk bab yang seterusnya esoklah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.